Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal dan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah kerana pada malam ini dapat kita menyambung pengajian asas pengenalan terhadap ilmu tazkiyatun nufus ataupun tasawuf, dan kita telah pun masuk ke tajuk yang ketiga pada muka suratnya ke-24, iaitulah mintalah yang terbaik darinya Allah Subhanahu wa taala. Telah berkata Ibn Atha'illah As-Sakandari di dalam hikamnya. Jadi hikam ni satu karya kesufian yang ditulis oleh Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibn Atha'illah As-Sakandari, ataupun lebih dikenali dengan namanya Ibn Atha'illah. Dan hikam ini pula sebenarnya tuan-tuan, ditulis hikam itu pada asalnya hanya mengandungi syair-syair ataupun bait-bait hikmah sahaja. Lebih kurang dalam 200 lebih hikmah yang disusun oleh Ibn Atha'illah. Kemudian datangnya ulama yang terkemudian selepas itu yang menghuraikan hikam atau mensyarahkan hikam, seperti Ibn Ujaibah, seperti Syekh Ahmad Zarruq. Beliau sahaja telah mensyarahkan hikam lebih kurang sebanyak 17 kali. Sebahagiannya hilang, sebahagiannya dicuri. Dan kemudian begitu juga dengan Ibn Ujaibah, begitu juga dengan Abdul Majid Syurnubi, begitu juga dengan Asy-Syahidul Mihrab Syekh Said Ramadan Al-Buti, yang syahid ketika mengajar di dalam masjid di Syam itu. Beliau sempat mensyarahkan hikam dengan mana karyanya disusun syarhu wat tahlil bagi kitab Hikamil Atha'iyah. Maknanya kitab hikam yang ditulis oleh Ibn Atha'illah itu mendapat manfaat yang banyak bagi masyarakat setelah para ulama membahaskan, mensyarahkan selepas terhasilnya karya Hikamil Atha'iyah ini. Dan Ibn Atha'illah telah pun meninggal lebih kurang 700 tahun yang sudah. Tetapi sampai sekarang beliau mendapat manfaat daripada kitabnya itu. Jadi Ibn Atha'illah ni, dia pernah sebut dalam satu matannya, dalam hikam dia, apa dia? Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Maksudnya, sebaik-baik permintaan yang seharusnya kamu mohon dari Allah. Mana kita minta dengan Allah ni banyak. Bahkan kata Ibn Atha'illah, bila Tuhan bagi, bermakna ia sebagai nikmat. Dan nikmat ini terbahagi kepada dua. Pertama, nikmatnya yang zahir atau kita dapat tengok.
atau kita dapat sedar, atau kita dapat tahu. Dan keduanya nikmat bersifat batin yang terkadang kita tidak sedar. Itu pun nikmat zahir yang kita dapat, seperti kata Ibn Athaillah, itu pun terkadang ada yang kita tidak sedar. Seperti setiap pagi naiknya matahari dan petangnya ia terbenam. Ini dipanggil nikmat yang sifatnya zahir, tetapi terkadang kita tidak pernah minta Tuhan beri. Kita tidak pernah syukur pun. Walaupun dengan naik dan terbenamnya matahari itu membawa satu tata cara hidup manusia berlangsung. Waktu mana kita nak sahur, bila kita nak buka, bila kita nak masuk kerja, bila nak ambil anak sekolah. Besarnya Tuhan. Nikmat yang terkadang kita nampak kecil, Allah bagi sehingga teraturnya jadual hidup manusia. Jadi kata Ibn Athaillah, ada dua nikmat. Pertama sifatnya zahir, yang kedua sifatnya batin. Jadi sebanyak-banyak yang kita minta dengan Allah, kata dia, mintalah yang terbaik. Apa dia yang terbaik itu? Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Maksudnya, sebaik-baik permintaan yang seharusnya kamu mohon dengan Allah, mintalah kemampuan ataupun dorongan ataupun bimbingan dan hidayah supaya kamu dapat laksanakan ketaatan kepadanya. Maknanya, kita yang terdorong kepada kebaikan, atau contoh kita boleh mari dengar kuliah maghrib di masjid kah, atau di tempat orang buat program ceramah kah, ataupun di mana-mana majlis ilmu, gunanya menambah panduan hidup kita. Bukan sebab kita belajar tinggi, atau bukan sebab kita anak tu imam, atau bukan sebab kita lulusan Mesir, atau bukan sebab kita kerja pejabat agama. Tidak. Tetapi kerananya hidayahnya Allah. Sebab itu kita buat contoh dulu. Terkadang orang yang bangun bersolat malam itu orangnya biasa, bukan ahli agama. Kerjanya apa ustaz? Bawa lori dari Kuala Lumpur, bawa muatan, satu muatan RM600, upahnya bawa sampai ke Gua Musang. Sampai 3 pagi, mengantuk Tuhan je tahu. Tapi Tuhan kata dia, alang-alang dah 3 pagi ni, apa salahnya saya semayang tahajud 2 rakaat? Usolli sunnatut tahajud 2 rakaat ini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Siapa dia? Orang bawa lori. Baik itu kita kata di sini tuan, kebaikan itu, hidayah, bimbingan, Allah memilih kepadanya sesiapa dikehendakinya. Dah tidur semayang. Siapa pula Gua Musang ni, ada cerita dulu. Pontianak Gua Musang. Jadi orang pun takut, daripada tak boleh tidur, baik semayang dulu. Contohnya begitulah. Jadi disebut matan kita mukaddimah malam ini, iaitulah khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang perlu engkau minta dengan Tuhan, mintalah supaya kamu dapat laksanakan apa yang dia perintah. Itu sepatutnya kita minta. Maknanya kita doa, ya Allah, berilah aku ni mudah buat baik seperti engkau mahu. Berilah juga aku kekuatan jauh dari kejahatan seperti engkau larang. Ini dipanggil sebaik-baik doa, kata Ibn Athaillah.
Syekh Said Hawa ketika mensyarahkan hikmah yang mulia ini, ia berkata apa yang disebut oleh Ibn Atha'illah seolah-olah menarik perhatian manusia agar bila berdoa, doalah yang terbaik. Itu maksud dia, iaitu agar dikurniakan kekuatan, ada dorongan untuk mengerjakan ketaatan pada Tuhan. Kata Buya Hamka, orang yang boleh bangun malam dan bersolat malam bukan sebab kuat matanya, tetapi kerana celak mata batinnya. Itu beza dia. Maknanya bukan sebab kuat kamu, tapi kerana hidayah Tuhan ada pada jiwa. Maka walaupun dia tidur lewat pukul 2.30, siapa tetamu mari pula sampai pukul 2, tetamu pula jenis Allah dak reti-reti, orang rumah menguak 2, 3, 4 kali, buat-buat rebah 4 kali macam mengatuk, dak reti nak balik. Tu kita baca dalam Isra Mi'raj, bila Tuhan kata subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ni kita nak Isra Mi'raj ni. Lailan, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Soalnya mengapa Isra Mi'raj malam? Buat apa tak buat siang? Biar orang kafir Mekah tengok Nabi terbang, baru mudah orang masuk Islam. Pasal siang orang tengok. Tetapi Tuhan pilih malam, kerana malam ini ziarahnya hamba kepada Tuhannya. Ziarah dipanggil ketuhanan. Tetapi siang, ya, ziarah manusia kepada manusia kawannya. Sebab tu kita adatnya berjalan sama orang siang. Malam adalah waktu bersama dengan Tuhan, dipanggil ziarah Rabbaniyah. Adatnya situ. Jadi apa dia kata? Maknanya orang yang boleh bangun tengah malam itu, walaupun dia tidur lewat 2.30, matanya letih, tetapi kerana kata Hamka, kelopak mata batinnya terbuka terlebih dahulu, lalu menolak kelopak mata zahirnya bangun, lalu dia pun semayang. Ini kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa ni tuan, betul, belajar tu sebagai satu sebab lahirnya hidayah. Berkawan dengan orang soleh salah satu sebab marinya hidayah. Tetapi hidayah itu puncaknya kurniaan Allah. Kurniaan Allah. Lepas tu saya kata tuan, ni saya buat contoh benar. Contoh ini benar. Satu orang umurnya lingkungan dalam 60-an. Ni dia cerita saya, dan masih ada hidup lagi. Dia tinggalkan kampung dia, mari hijrah ke Kuala Lumpur, kisnya sikit je. Kerana dia bergaduh dengan abangnya. Tu asal dia. Gaduh dengan abang dia di Kapung Nung, kis tanah pusaka. Kis tanah. Mana arwah ayah mak tinggal tanah, dak luas mana 2-3 ekar barangkali begitu lah kot. Bergaduh. Lalu dia tinggal sungguh kampung. Tinggal 2 beradik je pun. Lalu satu hari, ni dia cerita saya. Satu hari dia kata, dia terdengar satu benda menyebabkan dia menangis. Nangis. Lalu balik kampung dan jadi baik dengan abangnya. Apa yang dia dengar tu tuan? Maaf sebut je, kita buat rakaman ni, tapi minta maaf sebut. Dia cerita, saya tolong khabar. Dia dengar lagu Dendang Anak Tani.
Dan lagu tu cerita hal sawah padi, hal kapung, hal tok nenek mati begitu. Nya jadi mari teringat ke orang tuanya, menangis, balik jadi baik dengan abangnya. Jangan tuan faham pula, kalau nak cari hidayah ni boleh dengar juga. Bukan begitu maksud saya. Saya nak khabar di sini, salah satu jalan hidayah betul cari ilmu, bersahabat orang baik, melawat orang sakit, usung orang ke kubur, tanam mayat. Orang mati kita pergi tanam, mati kita pergi tanam. Kita kata, apa awak ni, asal orang mati tanam? Dia kata gini, Ustaz, tangan saya ni panas. Kalau tanam duku, mati. Tanam salak, mati. Jadi mudah saya tanam orang mati tu lah, supaya dapat pahala. Maknanya dengan sebab dia buat begitu, terhasil hidayah. Ingat ke mati, takut buat dosa, kumpul pahala sebaiknya, istighfar jadi banyak. Ini dikata salah satu jalan hidayah. Tetapi terkadang Allah beri hidayah kepada siapa dia kehendaki dengan pelbagai cara. Saya tak kata cara tadi begitu, tidak. Nak buat contoh pun terkadang jadi sebab orang baik pula dengan adik-adiknya. Apatah lagi kata Ibn Atha'illah, kalau kamu minta dengan Tuhan sebaik-baik permohonan, minta supaya kamu boleh taat kepada Allah. Ini dia. Sebagaimana kita tahu, manusia merupakan makhluk yang lemah. Memang kita lemah tuan. Nampak gagah je tu Ustaz. Umur 70 boleh pukul golf lagi. Ya, tuan nampak je gagah, sebenarnya lemah. Mana buktinya? Buktinya tuan, waktu kita kuat, ada kuasa, pitih banyak, pengaruh besar, kita lupa akan akhirat. Lalu kita pun hidup dengan suka kita. Tetapi bila kita sakit, masuk hospital, hak mana kawan baik kita, jenguk pun tidak. Hak mana lama kena senyum pada kita, melitah pun tidak. Waktu itu baru kita nampak lemah kita. Guana, walaupun selama ni orang sebut nama kita, sekarang kita akan sebut nama Tuhan. Guana, Allahu Akbar. Kan kita sebut Tuhan tu, ya Allah, ya Tuhan. Kan kita sebut nama Tuhan tu. Jarang orang ceramah berlakon gini. Tak apalah, asal tuan faham sudahlah apa nak jadi pada saya depan ni, ikut anda lah. Asal tuan faham saja. Hakikatnya kita ini lemah. Siapa kata? Al-Quran kata, khuliqal insanu dha'ifa. Dicipta manusia itu lemah. Dalam ayat lain mengatakan halu'a, keluh kesah, dapat apa dia nak suka, tak dapat susah sekali. Halu'a. Jadi sifat bila Allah buat kita lemah secara fitrah, keluh kesah secara fitrah, menunjukkan kita mesti bergantung kepada zat yang maha gagah, Allah. Itu dipanggil Allah. Sebab tu dia mulakan matang ni apa? Minta dengan Tuhan. Bermakna bila sebut minta, kamu terdedah sifat lemah kamu itu. Ini kata Ibn Atha'illah. Dan sentiasa berhajat kepada Allah. Memang kita berhajat pada Tuhan, bahkan hajat kita ni tak butuh-butuh. Kata syair Arab, nardu wa naruhu li hajatina wa hajatu man asha la tanqadi. Kita disibukkan pagi dan petang, siang dan malam dengan hajat-hajat kita yang banyak. Tetapi hajat orang hidup memang banyak, tidak akan habis selagi dia tidak mati. Selagi kita tak mati, kita akan minta banyak.
Saya selalu buat contoh. Tahun 80-an dulu, orang gila beli Proton Saga 1.3 warna merah. Kalau kampung saya Kuala Berang, Ulu Terengganu, saya ni orang Ulu tuan, orang Ulu saya ni, Ulu Terengganu. Orang yang mula-mula beli Proton Saga ketika itu, Allah yarham Datuk Setia. Dia ni Esko Kerajaan Negeri Terengganu. Allah yarham Datuk Setia, orang lama lah, zaman Tunku dulu. Masa tu orang tak panggil parti kerajaan, orang panggil parti perikatan. Orang dulu kan panggil gitu, perikatan. Lalu dia ni beli Proton Saga 1.3. Bila siapa kat rumah dia tu, keliling orang tengok. Oh, comel ni Proton Saga hak ni, hak tengok dalam TV elang ni, tengok. Waktu beli tuan, selalu orang kata gini, aku puas hati dah, tak boleh tukar dah, cukup dah siapa dah ajak aku. Soalnya tuan, tahun 90-an dia trade in akan ambil Proton Iswara. Waktu potong Iswara tu dia beli, dia kata aku puas hati dah, alhamdulillah, aku tambah dah, cukup dah, nak pakai siapa mati dah, boleh buat pergi masjid. Kata dia buat pergi masjid, saya buat contoh lah, boleh pergi dengar orang-orang khusus haji. Soalnya tahun 2000 dia trade in ambil wajar. Maknanya betul kata syair Arab ini, wa hajatu man asya la tanqadi. Hajat orang hidup tidak akan berhenti selagi dia tidak qah. Apa dia qah tu? Mati habis hajat itu. Siapa terbalik buku nak kabarnya betul hak saya kabar ni. Sambung lagi ustaz, sampai pukul 10 baik. Bahkan di dalam bisikan kudus, bisikan kita dengan Tuhan, ya Allah, aku bermohon sungguh-sungguh, bisikan ikhlas kita pada Tuhan itu, ketika berdoa pada Allah, bukan sedikit hajat yang kita minta dengan Tuhan, banyak tuan. Nak baru ni orang periksa SPM, kita berdoa, ya Allah, berilah anak aku terang hati, berilah belajar berjaya, macam-macam dah ikhtiar, buat tuition lagi, panggil cikgu mari di rumah pun panggil juga, lepas tu belajar jaga sama, jaga malang sama dengan anak. Seminggu nak periksa tu bawa pergi jumpa tok guru pondok, semayang ajak pula ke pensil, ke buah dadu, ke tolong semayang ajak. Mana usahanya doa. Tu dia orang kata baru ni. Tak tahulah betul ke tidak, tak tahu, saya rasa tak betul. Saya rasa tak betul, tapi orang kata masa nak ambil putusan baru ni, sepatutnya dia kata pergi awal sikit sebab banyak lagi. Kata dia, saya tak tahu dah betul ke tidak, dia kata pergi ambil awal sikit sebab banyak lagi. Jadi kalau ambil lewat, tinggal B dengan C betul lah. Kata dia, saya tak tahu betul ke tidak. Faham lah ni tuan ya. Selain dari permintaan asasi seperti keampunan dari Tuhan, hak asasnya kita berdoa, Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbana shighar. Itu asas kita minta ampun satu. Dan juga minta sehat sepanjang hayat, ya Allah, sehatlah tubuh badan aku ni, nak jaga cucu, kalau boleh nak atur, nak ambil daripada sekolah, beri sehat sudahlah. Kita minta juga selain pada ampun dosa, minta sehat, serta memohon kemurahan rezeki pun dipanggil permohonan asas dalam doa. Selain daripada tiga ni, manusia turut menyertakan pelbagai hajat dan permohonan yang tidak terkira banyaknya. Makna banyak kita minta dengan Tuhan. Batu matang ni kata, sebanyak-banyak mau minta, mau jangan lupa minta yang paling baik. Hak asas kamu minta ampun, bagus. Minta sehat, ya.
minta murah rezeki sudah tentu. Tapi jangan lupa minta hidayah. Kekalkan aku ni dalam iman. Beri aku tengok kejahatan tu kejahatan sungguh. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Supaya aku tengok yang benar itu benar dan rezekikan aku ikut yang benar. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan berilah aku dapat tengok hak jahat tu jahat dan rezekikan aku jauh dari dia. Ni tentu kita minta. Okey. Tidak terkira banyak kita minta. Baik urusan dunia maupun akhirat. Antaranya doa nak dapat pekerjaan yang baik. Nak doa yang baik, mintalah dapat. Doa agar dikurniakan anak-anak yang berjaya, minta siang malam pagi petang. Doa agar sentiasa sehat, jangan sampai terlantar sakit sehingga menyusahkan anak-anak. Betul sungguh. Anak ada 10, semua besar belaka. 2 orang doktor, 3 orang pegawai besar. Bakinya cikgu ada, pegawai ranger hutang ada macam-macam 10 orang. Kita masih lagi berdoa, Tuhan, janganlah sakit sampai terlantar. Sebab apa? Sepatutnya Tuhan, kalau terlantar pun apa susah. 2 orang anak kita doktor pakar, 3 orang anak kita pengaruh besar-besar. Rupanya tanya orang tua, sebab apa ni? Dia kata gini, Ustaz, memang anak saya 10 orang, ada doktor, ada meksi, ada macam-macam. Cuma saya berdoa jangan sampai sakit terletang menyusahkan anak. Bukan apa, takut bila mereka susah, mereka akan sebut gini, Abang lah pula jaga, Angah lah pula gilir saya sama tunggu. Waktu tu Ustaz, saya dengar kecil hati takutnya. Jadi biar sehat, takut kecil hati perkataan anak-anak. Oh, hebat sungguh orang tua ni, Tuan. Orang tua ni hebat. Siapa ketua masih nak jaga anaknya itu. Baik itu kata guru saya. Mung tahu meninggal dah pun guru saya 98 tahun umurnya. Dia kata, orang tua ni bila anaknya tinggalkan rumah kerana nak pergi Kuala Lumpur kerja tahun 70-an ke 80-an ke, saya tahun nak masuk 90-an, lepas SPM mari kerja di Kuala Lumpur, kerja lepas SPM di National Panasonic, buat rice cooker tu, rice cooker National Panasonic saya buat. Hak rumah tuan-tuan tu saya buat kalau tahun 90-an. Satu kerja 2 bulan, nyetipu dia orang, kerja restoran pula di terminal airport dulu Subang ni, apa, airport terminal 2. Duduk di Blue Orient Restaurant, tunggu orang mari, please coming sir, pakai bow tie. Satu je pandai Inggeris pun, sila duduk sambut orang. Kemudian baru kerja di Bukit Raja, kilang besi, kerja kilang besi lepas SPM. Banyaklah saya kerja. Orang tua kita, bila kita kata kita nak pergi kerja Kuala Lumpur ni ikut saing lepas periksa, dia beri, dia pun ambil PT, cara macam-macam lah. Ada ambil celah ni, ambil celah macam-macam lah PT, kan ambil PT pergi Kuala Lumpur. Dulu Tuan, gambar tak ada macam zaman sekarang. Nak Skype ke apa begitu begini tak ada macam sekarang. Lalu nak tengok gambar anak cucu Kuala Lumpur payah. Apa mereka buat? Apa mereka buat? Dia duduk di tepi pintu rumah, lalu ditunggunya orang lalu lalang. Kalau ada, seakan-akan rupa anak cucunya pun jadilah Allah. Tu saya kata, maknanya orang tak terbalaslah kita, orang tua kita tu. Bila dia suap nasi, makan lauk sedap sikit, berhenti 2 suap. Anak dia tanya, apa mak? Tak boleh makan, aku teringat ke? Tu dia. Padahal anaknya hari-hari makan KFC di Coki, tidak teringat ke mak ayahnya dia kata.
Sambung lagi. Baik. Pendek kata, jangan sampai terlantar sakit. Jangan, kata dia. Kerana menyusahkan anak-anak dan lain-lain. Pendek kata, terlalu banyak yang diminta dan dipohong pada Tuhan sebagai bukti lemahnya insan itu. Lemah, kita minta Tuhan. Sebuah syair Arab yang telah kita baca tadi, naghdu wa naruhu li hajatina wa hajatu man asya lan tanqadi, sebagai bukti benarnya hajat manusia tidak habis. Yahya bin Mu'az berkata, siapa Yahya bin Mu'az ni kita baca bawah tu? Nama sebenarnya ialah Abu Zakaria Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Beliau merupakan ahli tasawuf yang terkenal dan sentiasa menyampaikan nasihat menerusi lisan dan akhlaknya. Meninggal dunia di Naisabur pada tahun 258 Hijrah. Bersamaan 872 Masihi. Meninggal dunia 872 Masihi. Apa kata Yahya bin Mu'az? Ma asallah karimun wala atharad dunya 'alal akhirati hakimun. Orang yang bijak ialah orang yang tak buat penderhakaan kepada Allah. Dia jaga umur dia, jaga modal tubuh badan dia, tenaga dia, supaya jangan tukar dengan dosa. Dia jaga. Dan orang yang bijaksana juga tidak akan mementingkan dunia mengatasi akhirat. Dia tak akan jual akhirat dia untuk dunia. Untuk dunia. Bahkan dia akan berjalan atas dunia dengan hati-hati. Jangan sampai jadi rosak pahalanya. Jangan sampai sia-sia umurnya. Sebab tu dulu kalau raya haji, kita ingat raya haji zaman dulu. Bila saja raya haji, kita buka TV 1 atau TV 2, rancangan yang biasa ada hari raya, iaitulah rancangan sarkas. Tuan ingat ke tak? Dulu kalau nak tengok cerita sedap sikit, hari raya lah. Dulu TV 1, TV 2. Buka TV 2, sarkas. Walau tak ada kaitan sarkas dengan raya haji, tapi dah hari tu je boleh tengok apa rancangan orang putih, sarkas. Dia tunjuk sarkas. Kita akan tengok sarkas ni, orang main sarkas tu orang hak jenis pegang galah meniti di atas tali tu. Saya ulang sekali lagi. Yang pegang galah tu meniti atas tali tu, daripada belah sini sampai ke sana. Tuan ingat? Ya. Saya nak tanya tuan. Dah tuan-tuan tengok sarkas ni kan? Adakah orang yang meniti tali sambil pegang galah tu, daripada tali ni ke tali tu dia berlari benar? Tidak. Dah dia berjalan sikit-sikit. Selangkah pun tak sampai, melainkan sikit. Lepas tu berehat, berhenti sekejap, imbang badan dengan galah, sambung lagi dia berjalan sampai belah sana. Soalnya, mengapa dia berjalan perlahan-perlahan sikit-sikit? Sebab dia takut jatuh ke bawah. Inilah yang dikatakan ulama dahulu. Kalau orang sarkas itu pun berjalan perlahan-perlahan, takut ia jatuh ke bawah. Orang beriman berjalan di atas dunia dengan hati-hati, jangan sampai jatuh dalam penderhakaan kepada Allah. Sebab tu dia perlahan. Bila dengar aku takut benda ni, walaupun aku tak pandai baca Quran hadis, tapi aku takut, aku berasa tak betul benda ni. Walaupun duit orang 5 sen pun aku tak ambuh, dan piti aku 5 sen pun aku tak ambuh kepada yang haram. Ini dikatakan orang cerdik, mengikut Yahya bin Mu'az. Wala atharad dunya 'alal akhirati hakimun. Dan orang bijaksana itu tidak akan mementingkan dunianya. Siapa jual akhiratnya
Lalu penyusung bawa satu contoh kisah. Dia buat mari kisah supaya kita mudah faham. Guana? Kisahnya Hakim bin Hizam dengan Nabi. Hakim bin Hizam ni termasuk sahabat. Dia dengan Nabi. Guana kisahnya? Pada suatu hari, Hakim bin Hizam telah datang meminta sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, "Ya Rasulullah, berikanlah pada aku sesuatu." Ya Rasulullah, berilah apa-apa pada saya. Saya nak buat modal sikit ke, nak buat balik di rumah ni tangan kosong saja. Kalau ada apa-apa berilah. Rasulullah kita ni pula pemurahnya Nabi lebih daripada angin yang bertiup. Itu kata hadis. Lebih daripada angin yang bertiup. Kita azan dulu. Baik tuan, kita habis perenggang tu supaya tidak tergantung sangat. Maka Hakim bin Hizam ni datang jumpa Nabi. Dia kata, mintalah satu benda Rasulullah, kalau ada apa-apa nak beri. Maka Nabi pun jawab, kamu tengok tak kambing hak berada di lembah tu? Nampak Rasulullah? Semua sekali tu aku beri kamu. Maka dia pun turun ambil eret belaka kambing buat balik. Dia mari pula kali kedua tak lama kemudian, dia minta dengan Nabi pula, ada tak benda-benda Rasulullah kalau boleh beri? Rasulullah beri dia 100 ekor unta pula. Ni dia. Tetapi bila dia mari kali keempat, Nabi bersabda, dia mari nak minta juga. Nabi kata, ya Hakim, wahai Hakim, kalau kamu ni minta dunia banyak-banyak pun, mu kena ingat baik. Dunia ni, inna hadhil mal qulwatun khadratun wal yaddul ulya khairum minal yaddus sufla. Sesungguhnya harta ini hanyalah seperti tanaman-tanaman yang muda dan hijau. Dia akan ada masa habis dan masa kering. Sedangkan sebelum kering tu mari, sebelum habis tanaman itu, orang yang memberi tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi mu ingat king, aku beri modal kamu supaya mu boleh usaha, mu dapat beri kepada orang, bukan meminta. Hadis ni riwayat Bukhari dan Tirmizi. Jadi Nabi nak khabar hak minta tu bukan satu permintaan baik. Yang memberi di atas lebih baik, yakni orang boleh melaksanakan anjuran agama, yakni Tuhan suruh infak, dan orang nak infak ni tentu bila dengan dorongan Allah, hidayah Allah. Jadi kata Ibn Athaillah, sebaik yang perlu kau minta dengan Tuhan, mintalah hidayah supaya dapat kamu taqarrub padanya dengan bimbingannya. Habis dari situ tuan, kita akan sambung di masa akan datang insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam. Dancing on